Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Kamal, ataupun Tutor Kamal daripada Tutor A+ New Zealand akan meneruskan lagi sesi live kita pada hari ini bagi subjek sejarah tingkatan 4 KSSM. Seperti yang apa yang kita belajar minggu lepas, kita belajar bab 2 iaitu kebangkitan nasionalisme, tetapi minggu ini kita akan membincangkan topik ataupun bab yang baru iaitu bab 3 konflik dunia dan pendudukan Jepun. Daripada tajuk tersebut kita dapat tahu apa yang kita akan mempelajari dalam bab ini adalah kita akan mempelajari tentang apa yang berlaku pada zaman dahulu, konflik-konflik dunia, serta pendudukan Jepun yang telah berlaku di negara kita. Sebelum kita pergi jauh, saya ingin bertanyakan kepada audiens di sana, adakah suara saya dapat didengari? Adakah whiteboard dapat lihat? Kalau ada apa-apa persoalan boleh ajukan di bawah di akhir sesi kita nanti. Tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada saya akan membincangkan tentang faktor Perang Dunia Kedua dan juga kesan Perang Dunia Kedua terhadap dunia. Kita pergi kepada sebab sedikit tentang Perang Dunia Kedua ni. Perang Dunia Kedua ni dia sebenarnya berlaku pada awal abad ke-20 dan merupakan rentetan daripada peristiwa Perang Dunia yang pertama. Tetapi saya tidak akan membincangkan Perang Dunia pertama, tapi saya akan fokus terus kepada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ni dia terjadi di kalangan negara-negara Eropah dan juga beberapa negara di Asia seperti di Jepun. Apa yang menyebabkan Perang Dunia Kedua terjadi adalah yang pertama disebabkan oleh kemunculan ideologi baru. Kemunculan ideologi baru ni menjadi sebab berlakunya Perang Dunia Kedua. Ideologi merupakan pemahaman yang telah muncul sekitar abad ke-20. Antara ideologi yang telah muncul adalah ideologi ataupun fahaman Nazisme ataupun Nazisme yang lahir di negara Jerman. Fahaman Nazisme ni lahir berikutan kemunculan seorang pemimpin diktator ataupun pemimpin yang bersikap ketenteraan iaitu Adolf Hitler yang saya rasa semua kenal. Melalui parti yang telah ditubuhkan oleh beliau sendiri iaitu parti Nazisme. Nazisme ni memperjuangkan konsep mereka sendiri iaitu mereka mempunyai suatu sikap ataupun suatu perasaan sangat cinta akan tanah air mereka sendiri iaitu Jerman, dan juga mereka merasakan bahawa bangsa Jerman adalah bangsa yang hebat di Eropah. Kita pergi kepada fahaman yang seterusnya yang muncul pada abad ke-20 iaitu fahaman fasisme. Fahaman fasisme ni dia muncul di Itali pada semasa pemerintahan Benito Mussolini. Fahaman fasisme ni memperjuangkan idea tentang idea yang lebih radikal bahawa mereka perlu menjajah negara lain untuk mendapatkan kemasyhuran, seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin fasisme iaitu Benito Mussolini. Mereka telah menjajah negara lain seperti negara Habsya. Dengan menjajah negara lain, mereka dapat memperkuatkan mereka punya parti ataupun negara mereka sekaligusnya. Jadi daripada kedua-dua ideologi baru yang telah diwujudkan, terdapat beberapa persamaan. Seperti kedua-dua fahaman tersebut merupakan fahaman yang radikal dan mereka memperjuangkan sedikit sikap kekerasan, iaitu mereka suka berperang. Seperti yang kita dapat lihat di fahaman Nazisme ni, mereka telah menjadi faktor utama berlakunya Perang Dunia Kedua apabila pemimpinnya Adolf Hitler telah menubuhkan parti Nazisme.
Kita pergi kepada faktor yang kedua, yaitu ketidakpuashatian Jerman dengan Perjanjian Versailles. Okey. Perjanjian Versailles ini telah ditubuhkan selepas berlakunya peristiwa Perang Dunia Pertama, bertujuan bagi membawa kepada keharmonian dan keamanan selepas berlakunya Perang Dunia Pertama. Walau bagaimanapun, Perjanjian Versailles yang sebenarnya memperjuangkan ataupun mempunyai matlamat untuk memberikan kedamaian kepada negara-negara yang berperang, walau bagaimanapun ditentang oleh negara Jerman kerana pihak Jerman mereka tidak berpuas hati dengan perjanjian tersebut. Hal ini demikian kerana negara Jerman telah dituntut untuk membayar pampasan perang yang sangat tinggi selepas berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Selain itu, negara Jerman juga tidak berpuas hati dengan perjanjian tersebut kerana mereka telah hilang tanah jajahan yang sangat luas. Hal ini menyebabkan Jerman tidak berpuas hati dan pemimpinnya sendiri, yaitu Adolf Hitler, telah menubuhkan pasukan tentera yang sangat kuat dan juga mereka seterusnya melakukan perang terhadap negara lain. Okay? Kita pergi kepada faktor yang ketiga, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi kita dapat lihat apabila semasa Perang Dunia Kedua telah berlaku kemelesetan ekonomi di antara negara-negara yang terlibat dalam peperangan. Okay. Dan semasa berlakunya kemelesetan ekonomi tersebut, negara Jerman telah mengalami kerugian yang sangat besar. Okay. Terutamanya selepas berperang, dan mereka memerlukan negara Amerika Syarikat untuk membuat pinjaman, tetapi negara Amerika Syarikat pun turut mengalami kerugian dan tidak dapat memberi pinjaman, menyebabkan negara Jerman telah melakukan perkara yang sebaliknya, yaitu mereka telah mengukuhkan ketenteraan dan menjalankan dasar perluasan kuasa terhadap negara-negara lain. Ini berbeza dengan negara-negara di Eropah. Semasa zaman kemelesetan ekonomi, negara-negara Eropah telah mengambil inisiatif dengan mengurangkan peruntukan dalam bidang ketenteraan. Hal ini sangat berbeza dengan apa yang dilakukan oleh pihak Jerman. Okay. Pihak Jerman mereka menjalankan dasar perluasan kuasa yang menyebabkan berlaku lagi Perang Dunia Kedua. Okay? Jadi dapat kita simpulkan bahawa terdapat 3 faktor yang menjadi punca berlakunya Perang Dunia Kedua, iaitu kemunculan ideologi baru, iaitu 2, Nazisme dan juga Fasisme. Nazisme di Jerman dan juga Fasisme di Itali. Seterusnya, faktor yang kedua adalah ketidakpuashatian pihak Jerman terhadap Perjanjian Versailles, dan ketiga adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Okay? Jadi kita sudah berbincang tentang faktor. Jika ada faktor, mestilah ada kesannya. Okay? Apakah kesan Perang Dunia Kedua terhadap negara-negara yang terlibat maupun negara-negara lain, seperti negara-negara yang dijajah? Okay, dapat kita lihat di sini ada beberapa kesan Perang Dunia Kedua. Okay, kita dapat lihat kesan yang pertama adalah kesan politik. Okay, kesan politik apabila berlakunya Perang Dunia Kedua. Okay, Perang Dunia Kedua ini telah memecahkan negara-negara di Eropah kepada beberapa bahagian. Seperti Jerman sendiri, mereka telah terbahagi kepada 2 blok ataupun 2 bahagian, yaitu Jerman Timur dan juga Jerman Barat. Ini dapat kita lihat bagi kesan politik. Selain itu, kita dapat lihat juga negara-negara yang dijajah oleh negara-negara yang menjajah, mereka telah memperoleh kemerdekaan selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Seperti negara kita sendiri, Tanah Melayu dan juga Borneo Utara, kita telah memperoleh kemerdekaan. Okay, daripada pihak penjajah, yaitu pihak British. Kita dapat lihat negara lain juga seperti di Indonesia, Belanda telah memberikan kemerdekaan kepada pihak Indonesia apabila berlakunya Perang Dunia Kedua. Itu adalah kesan politik. Kita pergi kepada kesan ekonomi. Okey, apabila telah berlakunya Perang Dunia Kedua ini, perang ini telah memberi kesan yang sangat buruk kepada ekonomi dunia, kerana
berlakunya kemelesetan ekonomi apabila banyak peruntukan yang diperlukan untuk menjalankan peperangan. Okay? Selain itu, selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam peperangan, mereka terpaksa untuk membangunkan semula negara-negara mereka yang memerlukan peruntukan yang sangat besar bagi membangunkan semula negara mereka. Okay. Kita pergi kepada Perang Dingin, faktor yang ketiga yaitu Perang Dingin. Perang Dingin ini berlaku juga selepas Perang Dunia Kedua, yaitu di antara Amerika Syarikat dan juga Soviet Union. Okay. Kenapa mereka berlakunya Perang Dingin? Karena mereka, kedua-dua negara tersebut mempunyai fahaman ataupun ideologi yang sangat berbeza. Okay. Amerika Syarikat mempunyai fahaman yang fahaman blok kapitalis, manakala Soviet Union mempunyai fahaman komunis. Okay. Tetapi kenapa dikenali sebagai Perang Dingin? Kerana perang tersebut tidak melibatkan sebarang konflik bersenjata, tetapi hanya disebabkan oleh fahaman yang berbeza. Okey, kita pergi kepada kesan yang terakhir, yaitu keruntuhan sistem imperialisme Barat. Okey, kesan yang ini sama seperti dengan kesan politik. Okey, apabila berlakunya kesan Perang Dunia Kedua, ianya memberi kesan kepada sistem imperialisme Barat. Seperti yang kita telah belajar di topik sebelum ini, negara-negara Barat telah menjalankan dasar ataupun sistem imperialisme ke atas negara-negara yang lemah seperti di rantau Asia Tenggara. Tetapi selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, sistem imperialisme yang mereka telah jalankan telah mengalami keruntuhan kerana disebabkan oleh Perang Dunia Kedua tersebut. Okey, kita dapat lihat beberapa negara yang telah dijajah telah diberikan kemerdekaan daripada penjajah, seperti di India telah diberi kemerdekaan kepada British, di Indonesia diberikan kemerdekaan daripada Belanda, di Filipina diberikan kemerdekaan daripada pihak Amerika Syarikat. Di sini kita dapat lihat bahawa Perang Dunia Kedua telah meruntuhkan sistem imperialisme Barat sekaligus memberi kemerdekaan kepada negara-negara yang telah dijajah. Okey, jadi kita dapat simpulkan bahawa terdapat 4 kesan daripada Perang Dunia Kedua. Yang pertama, kesan politik; kedua, kesan ekonomi; ketiga, Perang Dingin; dan akhir sekali, keruntuhan sistem imperialisme Barat. Okey, ini adalah sedikit tentang Perang Dunia Kedua di bawah tajuk konflik dunia dan pendudukan Jepun. Okey, semua boleh faham? Okey, jadi jangan kita kusutkan kepala, hanya ada 3 sahaja faktor dan juga 4 sahaja kesan Perang Dunia Kedua. Okey, jadi itu saja bagi sesi live kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, dan jangan lupa komen ataupun tanyakan soalan di ruangan komen di bawah. Okey. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ya tulisan kau.